Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currentsville MY. Kesatuan Pekerja Bank Sarawak ataupun SBEU mencadangkan agar gaji minimum di Sabah dan Sarawak ditetapkan 25% lebih tinggi daripada gaji asas kebangsaan yang kini berjumlah Rp1.700. Ini bermakna gaji minimum di kedua-dua negeri tersebut sepatutnya mencapai Rp2.125. Cadangan ini selaras dengan elaun wilayah yang diterima oleh penjawat awam. Ketua Pegawai Eksekutif SBEU, Andrew Law, menyatakan bahwa permintaan ini dibuat berikutan peningkatan kos sara hidup di Sabah dan Sarawak. Selain itu, SBEU juga menyokong model gaji berdasarkan wilayah untuk kawasan maju seperti Kuala Lumpur, Johor, Miri, Kota Kinabalu, dan Pulau Pinang dengan mencadangkan gaji minimum sekurang-kurangnya Rp2.500 sebulan di kawasan-kawasan tersebut. Cadangan ini dikemukakan sebagai maklum balas kepada kenyataan Dewan Perdagangan dan Perindustrian Cina Bersatu Malaysia ataupun ACCCIM yang menyarankan sistem gaji minimum berasaskan negeri mengambil kira perbezaan kos sara hidup, pembangunan ekonomi, dan keadaan pesara buruh di setiap wilayah. Persekutuan Pengilang Malaysia FMM turut menyuarakan kebimbangan bahwa pendekatan satu saiz untuk semua dalam penetapan gaji minimum mungkin memberi impak negatif kepada perniagaan di negeri-negeri kurang maju di mana kos operasi adalah lebih tinggi. FMM memberi amaran bahwa kenaikan gaji minimum secara menyeluruh boleh menyebabkan perusahaan mikro, kecil, dan sederhana di negeri-negeri tersebut bergelut untuk terus bertahan. Presiden ACCCIM, Datuk Ng Yih Ping, menyatakan bahwa pendekatan gaji berdasarkan wilayah akan membolehkan pendekatan yang lebih seimbang, mencerminkan kos sara hidup, pembangunan ekonomi, dan keadaan pasaran buruh khusus untuk setiap wilayah. Bagi Sarawak, perdebatan ini sangatlah relevan kerana walaupun negeri ini banyak menyumbang kepada ekonomi Malaysia menerusi sumber-sumber asli, pekerjanya masih berdepan jurang perbezaan gaji berbanding pekerja di semenanjung Malaysia. Dengan kos barang yang lebih tinggi akibat cabaran logistik, keluasan geografi, dan perbezaan struktur ekonomi, Sarawak berhak mendapatkan gaji minimum lebih tinggi yang sesuai dengan kos sara hidup yang sebenar. Oleh itu, sistem gaji berdasarkan wilayah perlu dilaksanakan bagi memastikan kesaksamaan kerana realitinya wujud perbezaan kos antara negeri-negeri di Malaysia. Perjuangan untuk menaikkan gaji minimum di Sabah dan Sarawak bukanlah isu baru. Sebelum ini, pelbagai pihak telah menuntut agar kerajaan mengambil kira kos sara hidup yang jauh lebih tinggi di Borneo berbanding di Semenanjung. Antara faktor utama yang menyumbang kepada perbezaan ini ialah kos logistik yang tinggi, di mana banyak barang keperluan perlu diimport dari luar atau dihantar dari Semenanjung, menyebabkan harga barangan meningkat. Selain itu, akses kepada kemudahan asas seperti elektrik dan air bersih juga lebih mahal di beberapa kawasan pedalaman, sekaligus membebankan rakyat yang berpendapatan rendah. Kajian penstabilan harga di Sabah, Sarawak, dan Labuan sedang dijalankan oleh Universiti Malaysia Sabah, UMS, dan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti punca jurang perbezaan harga barang keperluan terpilih antara wilayah-wilayah dengan Semenanjung Malaysia. Hasil kajian ini dijangka dapat membantu dalam merangka strategi dan pelan tindakan untuk menstabilkan harga barang keperluan terpilih. Namun, cadangan kenaikan gaji minimum ini turut menimbulkan kebimbangan dalam kalangan majikan dan sektor perniagaan. Persoalan besar yang perlu dijawab ialah, adakah kenaikan ini akan benar-benar membantu meningkatkan taraf hidup pekerja di Sabah dan Sarawak, atau adakah ia akan menyebabkan peningkatan kos operasi bagi majikan
terutamanya bagi perusahaan kecil dan sederhana. Sekiranya kos operasi meningkat, majikan mungkin terpaksa mengurangkan jumlah tenaga kerja atau menghentikan pengambilan pekerja baru. Ini secara tidak langsung boleh meningkatkan kadar pengangguran di Sabah dan Sarawak yang sememangnya sudah tinggi. Selain itu, adakah pendekatan gaji berdasarkan wilayah akan mewujudkan ketidaksamarataan antara negeri-negeri di Malaysia? Jika Sabah dan Sarawak diberi kadar gaji minimum yang lebih tinggi, bagaimana pula dengan negeri-negeri lain yang mungkin juga menghadapi kos sara hidup yang tinggi tetapi tidak termasuk dalam cadangan ini? Negeri seperti Kelantan dan Terengganu juga berdepan dengan masalah ekonomi yang agak mencabar, tetapi adakah mereka akan menerima keistimewaan yang sama? Tambahan pula dengan kenaikan gaji minimum, adakah harga barang dan perkhidmatan juga akan meningkat? Seterusnya menafikan manfaat kenaikan gaji tersebut. Jika majikan terpaksa menaikkan harga produk dan perkhidmatan bagi menampung kos operasi yang lebih tinggi, maka rakyat masih akan berdepan dengan cabaran yang sama. Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu dan kadar inflasi yang masih menjadi kebimbangan utama, adakah kenaikan gaji ini akan membawa manfaat jangka panjang atau hanya menambahkan beban kos kepada pengguna? Selain itu, bagaimanakah kerajaan dan pihak berkepentingan lain dapat memastikan bahwa kenaikan gaji minimum ini tidak akan membawa kepada inflasi yang lebih tinggi? Perkara ini memerlukan kajian yang lebih mendalam, termasuklah analisis impak terhadap pasaran buruh dan sektor perniagaan. Sekiranya kerajaan bersetuju dengan cadangan ini, ia perlu disertai dengan strategi untuk memastikan kestabilan ekonomi dan keseimbangan dalam kenaikan harga barangan. Isu kenaikan gaji minimum juga perlu dilihat dalam konteks daya saing Malaysia di peringkat serantau. Negara-negara jiran seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand kini sedang giat menarik pelabur asing dengan menawarkan kos buruh yang lebih rendah. Jika Malaysia meningkatkan kadar gaji minimum secara drastik tanpa menambah baik produktiviti dan kecekapan tenaga kerja, ia mungkin menyebabkan pelabur beralih ke negara lain yang lebih kompetitif dari segi kos buruh. Ini juga memberi kesan jangka panjang kepada ekonomi negara, terutamanya dalam sektor pembuatan dan perindustrian yang bergantung kepada tenaga kerja murah. Justru sebelum keputusan dibuat, kerajaan perlu meneliti semua aspek dan memastikan bahwa polisi ini tidak akan membawa kesan negatif kepada rakyat dan ekonomi. Perbincangan dengan semua pihak berkepentingan termasuklah majikan, pekerja, pakar ekonomi, dan pemain industri perlu dilakukan bagi mendapatkan penyelesaian terbaik. Isu gaji minimum bukan sahaja tentang angka, tetapi juga mengenai kesejahteraan rakyat, kelangsungan ekonomi, dan keadilan sosial. Jika tidak ditangani dengan baik, ia boleh mencetuskan ketidakseimbangan ekonomi yang lebih besar di masa hadapan. Cadangan kenaikan gaji minimum di Sabah dan Sarawak adalah satu langkah yang perlu diberikan perhatian serius, tetapi pelaksanaan perlu dilakukan dengan bijak dan berhati-hati. Jika ia dilakukan dengan betul, ia boleh membantu meningkatkan taraf hidup pekerja di kedua-dua negeri ini. Namun jika tersilap langkah, ia boleh menjejaskan daya saing perniagaan, meningkatkan kadar pengangguran, dan mempercepatkan kadar inflasi. Perbincangan ini masih terbuka dan keputusan yang diambil akan memberi kesan besar kepada ekonomi Malaysia secara keseluruhannya. Apakah pandangan Anda? Adakah gaji minimum perlu dinaikkan mengikut wilayah? Atau adakah jalan penyelesaian yang lain yang jauh lebih baik? Sila utarakan dan sila ulaskan pendapat Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini, Current Sphere MY. Sekian saja untuk video kali ini, jumpa lagi di video yang akan datang. Sekian, terima kasih semua.